Projek DIY kali ini iaitu wainscoting tangga. Okay, kali ini aku nak share pengalaman aku macam mana buat projek wainscoting tapi di bahagian tangga. Ini adalah gambar sebelum wainscoting ni dibuat lah. Jadi ini hasil kerjanya. Okay, daripada belakang ni bahagian dapur sedikit, kemudian dibawa ke depan, ni dekat bilik bawah, kemudian dia ni ada presisi tangga ni bawa ke atas. So di bahagian tangga ni, ini yang paling rumit sekali nak buat angle macam ni. So dia sampai sini, corner ni. So dia akan bawa naik ke atas sedikit. Cuma yang kali ni projek ni tidak habis dia macam ni saja, dia tidak ada cat lah. Sebenarnya idea aku nanti aku nak cat lah, tapi belum lagi. So apa keperluan projek ni? Macam biasa, sebabkan projek wainscoting, of course kita berikan wainscoting sendiri. So di wainscoting ada dua, satu chair rail yang kita jadikan sebagai divider tu, ukuran 8 cm. Kemudian yang keduanya kita ada perlukan wainscoting 4 cm. Dan kita perlukan gaji. Untuk aku gunakan meter saw, senang nak potong. Kemudian kita perlukan silicone sealant dan juga gap filler. Kedua-dua ni aku dapatkan daripada dari DIY itu. Kemudian kita perlukan juga masking tape untuk kita gunakan untuk tampal sementara sebelum kering. Dan akhirnya kita perlukan laser level. Ini optional, siapa ada, okey, tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Okey, step awalnya. Pertamanya kita kena potonglah wainscoting tu mengikut ukuran. Tadi aku skip bahagian ukuran tu, orang boleh ikut design masing-masing. Tapi aku dah design dah siap, aku dah reka dia punya design, so aku dah decide design aku. So ini tibalah masa untuk potong. Potong kalau gunakan mesin ni, meter saw ni lebih baiklah sebab ukurannya kemas, cantik, dia lurus je macam tu. Berbanding kalau kita guna tangan, bukan tak boleh, boleh tu. Cumanya dia ambil masa sedikit, lagi satu dari segi ketepatan tu agak kurang sikit lah berbanding kalau kita guna mesin ni. Satu lagi kelebihannya dia jimat masa dan senang kerja lah. Satu lagi, kalau kita guna meter saw ni senang kalau kita nak buat potongan serong ni. Sebab ini projek wainscoting ni kita banyak gunakan angle, kita nak buat frame. Macam kita buat frame gambar tu. So dia mesti kena tepat dia punya angle 45% tu. So kalau kita pakai tangan ni boleh, cuma dia agak sukar sikit berbanding kalau kita pakai mesin macam ni. So aku sangat recommend kalau korang ada bajet lebih, belilah mesin ni, tak mahal pun. Aku pun beli dekat Shopee saja. Okay, ni dah potong siap-siap macam ni, semuanya senang sebab saiznya lebar tinggi semua sama. Semua sama saiz dia sama. So prosesornya itu untuk tampal. Untuk bagi line dia cantik, lurus sama, so aku gunakan laser level ni. Nampak ada line warna hijau kat dinding tu kan? Itu untuk indikator kita. Senang. So tak payah kita line lukis-lukis lagi kat dinding tu. Pakai tali semua tak perlu, kita pakai ni je. Kalau nak pakai tali pun boleh. Nampak ini aku gunakan meter saw tadi untuk potong bucu. So bila kita acu macam ni, nampak dia punya angle tu memang cantik kan. So cara untuk tampal wainscoting yang besar ni, yang 8 cm ni, macam biasa aku cakap tadi, kita gunakan silicone sealant. Ini tak perlu guna paku lagi dah kalau pakai ni. Ini lagi bagus lah guna macam ni. So kita sapukan macam ni, kita sapukan picit dekat sini sealant ni. Kita buat dalam bentuk, korang boleh buat bentuk macam ni, buat bentuk zigzag macam ni. Okay, daripada mula ni sehingga ke hujung tu, boleh buat macam ni. So bagi dia sekata macam ni. So kita tak payah sapu, kita biar macam ni saja cukup. Okay, kalau dah siap tu, apa kita buat? Kemudian kita ambil ni, kita tampalkan ke dinding. Okay, kita gunakan laser level tu, nampak line hijau tu, line laser tu, jadikan dia sebagai pembaris lah untuk kita nak make sure kedudukan dia sama, kiri dan kanan tu tepat lah. Okay, so kita tekan-tekan sini bagi dia rapat, dan jangan lupa kita gunakan masking tape tadi untuk bagi dia melekat kat dinding sebab dia belum kering lagi, so ada potensi dia akan berubah kedudukan. So untuk elakkan daripada dia berubah, so kita gunakan masking tape sementara nak tunggu dia kering. Benda ni dia tak ambil masa lama sangat nak kering lah, sejam tu macam tu dah kering lah. Okay, so kali ni kita buat belah kanan pula, tadi sebelah sini. So kita buat sama proses sama, kita sapukan silicone sealant, kemudian kita tampal. Gunakan sama juga, gunakan masking tape sementara nak tunggu dia kering. So kita gunakan masking tape untuk pastikan dia kekal. Okay, ni aku tunjuk macam mana hasil dia. Macam ni, nampak kemas kan? Okay, dah siap bahagian border ni, dia punya chair rail. Okay, kemudian tibalah masa nak tampal bahagian bawah, iaitu frame tu sendiri. Untuk frame tadi kan aku dah potong siap tadi, semua sama saiz, lebar dan tinggi semua sama. So
So kita boleh terampal sini, tapi untuk mudahkan kerja ya. Jadi aku buat satu DIY ni, pembaris ni gunakan kayu ni aku buat sendiri. So lebarnya 5 inci kali 5 inci, senang macam ni. So just sebab atas tadi memang dah tepat, jadi kita ikut saja macam ni. So lagi senang lah nak tampal. So gunakan ni sebagai pembaris dia. Okey, pembaris serbaguna buatan sendirilah. Okey, kemudian kita tetap kena tampal dengan masking tape supaya dia tak bergerak lah. Okey, kemudian dia dah tampal macam frame. Lupa aku nak bagi tahu tadi yang untuk dinding ni dia punya lebar dia tak sama dengan tinggi lah. Ini bergantung pada design korang masing-masing lah. Untuk contohnya aku punya lebar tu lebih lebar berbanding dengan tingginya. Tetapi aku pastikan dia punya jarak antara kiri dan kanan, atas dan bawah tu semua 5 inci setiap tu. Okey. Yang ni bab ni sebenarnya paling sonok sebab apa? Sebab dia angle tepat kita buat frame. Kita potong pun cantik tadi gunakan mesin tadi. So kalau kita tampal macam ni dia punya hujung tu memang tepat. So memang seronok lah buat kerja ni. Dia jadi macam pro sikit macam tu kan. Sebab kita gunakan mesin, bantuan mesin Okey, nampak macam ni. So dia automatic dia punya position, dia punya lebar, dia punya apa semua memang tepat lah. Okey, kita gunakan masking tape tadi. Sementara nak tunggu dia kering macam ni. So dah siap lah aku punya bahagian satu side sini. Dia punya border atas serial dengan bawah frame. Yang pertama ni dah siap. Jadi untuk pertama dah buat. Jadi untuk yang seterusnya dia jadi mudah lah sebab kita dah ada pengalaman buat ini, jadi senang lagi. So ini lagi panjang lagi. Sama kita gunakan pembaris tadi sebagai ukuran tu. Pasang masking tape. Jadi memang boleh buat seorang dia dah. Ni kalau orang tengok dalam video ni kan aku buat seorang senang je. Okay. Terima kasih jugalah kepada kedai-kedai murah DIY semua kan, dia jual silikon sealant semua. So kita boleh buat projek macam ni dengan kadar bajet lah. Dia lagi cantik sebenarnya projek ni, sama ada korang nak tinggalkan macam ni pun boleh ataupun nanti nak cat pun boleh, terpulang. Untuk aku ni aku tak ada terfikir lagi nak cat, sementara ni aku biarkan warna macam ni. Pun nampak cantik jugalah nanti aku akan share juga dalam video macam mana cara aku nak tampal. Atas tu ada stiker Islamik dalam frame sebelah atas. Nanti aku share macam mana cara nak tampal stiker tu. Aku beli dekat Shopee, murah je, berapa belas ringgit saja pada time yang begitu. Ok, dah siap dah kiri dan kanan ni macam ni, dah siap. Tunggu dia kering, nanti dah kering aku cabut semua sekali tu. Bahagian bawah dah settle, sekarang kita nak proses nak buat bahagian atas. Sekarang bahagian atas ni aku tak rekam video lah, just kita buat macam ni. Pakai laser juga untuk senang nak position dia. Okey, kedudukan macam ni, kita dah pasang ke kanan, ke bawah, pasang belah kiri, kemudian pasang sebelah atasnya untuk satu side belah sini saja. So dah siap, aku pasang sebelah sini pula untuk yang main ni. Macam biasa tampal. Kalau kita dah ada laser level ni senang lah. Kedudukan kita memang tepat lah, kita follow je. Sebab meter ni dia memang berbunyi. Kalau dia angle dia lari sikit dia berbunyi. So dia mesti tepat punya. Okay. So dah siap kedua-dua, bahagian bawah dan bahagian atas. Nampak dah siap. Cuma tunggu lagi nak bagi dia kering saja. Tunggu dia bagi kering saja. Okey. Okey, kalau dah kering nanti kita bolehlah cabut masking tape tu. Ini proses cabut-cabut ni kalau nak suruh siapa pun boleh lah. Ini aku saja nak bagi pengalaman anak bujangku. So kurang-kurang dia ada juga share buat kerja-kerja ni, scouting ni lah. Okey, ni proses aku nak pergi ke bahagian tangga pula. Tadi bahagian dapur sikit-sikit, kan dinding dia pada kosong, aku buat macam ni. Kemudian sambungan dia kita pergi ke tangga. Okey, macam ni, dah nampak menarik kan? Daripada asal. Ini hasilnya yang dah siap tadi. Nampak jauh lebih menarik daripada asal. Okey, sekarang aku buat dekat bahagian tangga, aku terus naik ke atas tangga. Kemudian ni dah potong siap-siap tadi, aku dah potong siap-siap bahagian luar. Bahagian potong tu tak payah tunjuk lah kan, itu senang saja pakai meter saw tadi, potong. Kemudian dengan menggunakan bantuan laser level juga, kita boleh buat macam ni lah. Kita nak tahu position dia, kedudukan memang akan tepat lah. Berbanding kalau kita nak lukis itu pakai pensel ataupun nak guna tali pun dia agak leceh sikit lah. Macam ni dia tak cacatkan dinding sebab kita tembak terus ke situ. Benda ni murah je, ada banyak version lah, murah saja. Ada yang banyak angle, satu angle ada kiri dan kanan, atas bawah macam tu lah. Aku beli ni pun yang asas standard. So tambahkan dinding macam ni. Sama je proses kalau kita tengok buat ni dia tak susah mana, proses dia macam tu je. Dah tambah tu,
Cumanya wainscoting ni sebenarnya ada berapa jenis, ada yang pakai 100% solid kayu nyatuh. Macam aku ni pakai PVC, ada PVC white, ada PVC plain. Ada juga yang pakai foam. Foam tu aku tak berapa recommend sangat sebab dia lembut. Kan macam ni ini okey. Cumanya dia agak berkilat sikit lah kalau kita kekal macam ni, kilat sikit. Kalau nak pakai sama ada warna putih ataupun plain. Aku ambil ni yang plain. Kalau pakai kayu nyatuh tu, itu sebenarnya yang paling tinggi lah istilah dia. Tapi aku tak pakai projek tu, tak pakai kayu lah. Aku pakai ni nampak macam ni. Nampak tak? Nak menunjukkan gam ni tak berapa kuat lagi. Sebab tu kita kena pakai masking tape tu tadi. Okay? Jangan lupa kalau dah pasang tu, kita gunakan masking tape tu untuk tak bagi dia accidentally jatuh macam tu. Sebab dia belum kering lagi. Okay? So kita gunakan masking tape sebelum dia jatuh kali kedua. Okey, gam dia mungkin tak cukup, ni aku tambah lagi sikit lah. Okey, kemudian tampal semula. Bucu tu ada cacat sedikit sebab dia terjatuh tadi kan. Itulah dia risiko dia. Tapi tak apa, benda macam ni nanti kita boleh pakai gap filler tu untuk touch up bahagian yang rosak tu. Masih boleh adjust lagi, jangan risau. Okey, cepat-cepat kita gunakan ni masking tape ni sebelum dia jatuh kali ke-3. Okey, kesian. Okey, border ni nak buat divider ni dah senang saja. Cara ni senang saja, memang garis dulu macam tu. Yang paling kritikal nanti kalau kita nak buat wainscoting di bahagian frame tu, di bahagian tangga tu, anak tangga turun tu yang paling susah sekali kat situ. Okey. Sekarang ni dah siap macam ni. Kemudian kita akan buat frame dia pula nanti. Frame untuk di bawah ni, di tepi kiri kanan tu, dan seterusnya bawah. Untuk frame ni aku dah demo tadi sebelum ni kan. Buat ni tak susah mana. Yang penting korang dah memang dah ukur siap-siap, potong siap-siap. Kemudian pasanglah. Gunakan bantuan pembaris buatan sendiri tu. Okey, mudahkan kerja. Kiri kanan, atas bawah. Ngam. Kita pasang macam tu. Simple sangat. Aku rasa kalau korang tengok ni mesti korang pun tak sabar nak buat kan. Senang sangat lah. Senang. Bajet dia tak adalah tinggi mana. Bajet yang masih tercapai. Pun ada pilihan lagi. Nak pakai material jenis apa, bergantung kepada bajet lah. Okay, macam tu. Nampak tak aku tunjuk macam nak pakai ni laser ni. Kita just tarik macam tu. Kita dah confirm dia punya kedudukan tu. Nampak? So nampak dia akan beri kita garis yang tepat, yang lurus. So bila dah lurus macam ni, kita tak ada risau angle tu lari ke tidak, tak perlu. Kita boleh terus pasang. Macam ni aku, sebab aku dah potong ikut ngam-ngam saiz, jadi aku tak risaulah dia kiri kanan tu, memang dia akan tepat lah. Itu kelebihan kalau kita dapat kita potong menggunakan mesin, di angle tu memang tepat. So kita letak buat yang belah mana dulu pun dia akan tepat. Dengan syarat saiz tu kita dah potong ngam-ngam, kita dah kira ikut saiz yang kita dah kira lah. Okay. Okey, ni macam biasa teruskan, sambung saja. Ini sekadar buat frame petak macam ni, tidaklah susah mana. Kita sambung saja macam tu kan. Okey. Okey, ini pula aku nak siapkan yang sebelah kanan pula. Okey, korang tengoklah, kalau korang rajin tengoklah ni. Sikit lagi ni prosesnya samalah. Cuma aku tak nak skip video ni, aku nak suruh korang tengok step by step daripada awal macam mana aku buat sampai complete. So biar nampak satu-satu dia punya cara kerja dia lah. Walaupun benda proses yang sama, tapi korang nampak live sendiri macam mana aku buat satu persatu macam ni lah. Okey. Okey, kemudian sebenarnya dinding kita tu sebenarnya dia tak betul-betul sama tau. Mesti ada dinding yang tak ngam tu. Kita macam ni kita nak pakai, nanti kita gunakan gap filler juga untuk tutup ruangan rongga-rongga yang sila tu, kita kena guna macam tu jugalah. Macam tu. Okey. Sementara gam tu dia belum betul-betul kemas, kita masih boleh adjust lagi lah. Ada kata kita boleh adjust, kita masih boleh adjust lagi. Okey, macam ni. Okey, sekarang aku lengkapkan dulu bahagian ni, sesi ni. Sementara korang layanlah dengar lagu ni dulu ya. Okey, aku semua balik.
Okey, ni aku dah siapkan daripada bawah sampai ke atas. Ini aku tak tunjuk tadi, tak rakam video. Cuma rasanya ini tak susah mana lah. Yang penting kita dah ukur saiz ngam-ngam. Cuma bagi angle ni korang betul-betul kena ukur lah. Aku just gunakan pembaris zaman sekolah tu yang bulat tu kan. Yang separuh bulat tu aku guna pembaris tu untuk dapatkan angle dia. Yang point macam ni lah. Jangan risau kalau ada tak sama, tak ngam, tak apa. Sebab nanti kita boleh tutup lagi dia punya gap ni, kita boleh tutup dengan gap filler nanti. So dia tak nampak lah kesan-kesan yang berlubang sedikit tu. Lubang sikit-sikit macam ni dia tak perasan sangat. So untuk dinding ni disebabkan ni first time aku buat tangga, jadi aku tak berapa dapat idea yang sebenar macam mana buat. Jadi aku lukislah dulu kat sini untuk senang buat pengukuran. Jadi macam ni idea ni lukis, sebab nanti first ni yang susah. Bila dah berjaya bab pertama, nanti yang lain just follow copy paste kat atas sebab saya dia tetap sama macam tu. Yang pertama dia jenis susah sekali sebab first time buat lah, maklum dia tak sama macam kita nak buat. Yang petak-petak ni, yang frame macam belah kiri ni dia mudah sikit, tapi yang angle macam ni ni korang kena pandai betul-betul, kena tepat ni angle dia kalau nak bagi dia cantik lah. Untuk ni macam aku cakap tadi, paling senang cara aku lah, aku lukis dulu kat dinding supaya dapat senang nak ukur tu, nak measure dia punya size tu, panjang mana, sebab angle tu yang paling tough sekali nak buat, nak dapatkan angle yang tepat macam tu. So yang pertama ni, ok, nampak gaya ni aku dah berjaya buat yang pertama ni. Ok, ngam memang cantik, memang elok lah. So kita pasang gam semua sekali, siap. Macam aku cakap tadi, andai kata dia punya penyambung tu kurang tepat, jangan risau sebab kita nanti ada gap filler, kita masih boleh selamatkan lagi macam ni. Tapi kalau kita ada ukuran yang tepat, angle yang tepat, sebenarnya memang dia akan 100% tepat. Ini tak boleh dipertikaikan lah. Yang penting kita kena pandai buat pengiraan yang tepat. So dah berjaya buat yang pertama ni, ok. Yang lain-lain nanti senang. Sebenarnya sama je. Dia panjang, dia punya lebar, semua sama. Just ikut je dia punya measure yang pertama. So aku dah berjaya buat 3, nasib baik ada 3 saja macam ni. So yang atas ni nampak tak? Itu yang aku buat first tadi, mula-mula aku buat dulu. Yang paling penting kita buat yang mudah dulu. Ok. Akhirnya dah berjaya siap daripada bawah, daripada ruangan dapur sedikit tu, kemudian daripada tangga sini bawalah ke atas sini, dan boleh buat macam ni. Cumanya sama ada nak kekal macam ni pun boleh, nak cat pun boleh, bergantunglah pada korang punya kreativiti, korang punya target macam mana. So akhirnya berjaya juga aku siap macam mana. Okey tak? Cantik tak? Okey, nanti belah atas tu stiker tu, nanti korang boleh tengok video seterusnya macam mana aku tambah stiker tu. Jangan lupa tekan subscribe button, like and comment. Jumpa lagi.